Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Alhamdulillah malam ni kita teruskan perbincangan ayat yang ke-8 ke 9 tuan-tuan? Ustaz janji nak ulang ayat 7. Ayat 7 ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi ayat yang ke-7 wa iza tutla alaihim ya ayatuna. Sekali lagi kita ulang ya. Waw boleh makna dan, kadang-kadang waw membawa makna apa kita panggil permulaan ayat saja ya. Dia sentence opener saja ya, waw tu. Dan kita terjemah sebagai dan lah biasanya dalam masyarakat Melayu kita. Wa iza ya, dan apabila. Iza ni termasuk apa kita panggil ya, partikel ya. Dalam bahasa Arab dia terbagi 3 je, senang. Ceklah mana-mana buku pun ya, dia ada noun ya, kata nama, dia ada verb, kata kerja. Nombor 3 tu ya. Nombor 3 tu maknanya yang bukan noun dan bukan verb, dia masuk kategori particles dia panggil. Partikel tu semua benda lah ya, yang bukan noun dan bukan verb. Kalau noun kita tahu ada alif lam depan, ada tanwin di belakang, boleh baca 3 cara, kadang-kadang 2 cara ya, ada abnormal, ada normal noun. Kalau verb ada past tense, present tense, command form. Other than that kita panggil particles ya. Dan partikel ada partikel yang bersifat apa kita panggil ya, dia preposition ya. Tapi di sini partikel ni partikel yang bersifat conditional ya. Iza adalah sesuatu yang bersifat conditional dan conditional yang pasti berlaku. Kita terjemahkan apabila ya. Dan apabila ya, itu ada ustaz silap letak apa tu, patutnya apabila ya. Dan iza apabila yang pasti berlaku. Contoh iza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah, dan pertolongan Allah pasti datang. Jadi sebut iza. Kalau kita tak pasti boleh datang atau tidak, kita guna in, wa in ya. Kalau kita pasti iza. Kalau kita tak pasti in. Kalau kita tahu tak boleh berlaku, walau ya, walau tutla. Takkan kita kata walau tutla ya, sebab benda tu pasti berlaku ya. Wa iza tutla. Dan iza apabila tutla dibacakan, tutla dalam bentuk passive voice ya. Passive maknanya dia bukan membaca tetapi dibaca ya, dia bukan aktif. Kalau aktif ya, kamu baca ataupun apa ni ya, dia baca. Tapi kalau tutla dibacakan ya. Cara nak mengenalnya, kalau dalam bentuk present tense ya, dia domah ya, yutla atau tutla ya, atau nutla atau utla ya, dalam bentuk itulah ya, hamzah nun ya ta, huruf hamzah atas alif, nun ya dan ta, dan barisnya mesti domah. Iza tutla, dan apabila dibacakan ya. Daripada perkataan apa ni tutla, kita dah sebut pada minggu lepas, tilawatun, daripada perkataan tilawah ya, dia punya verbal noun dia tilawatun, maknanya pembacaan yang mengkhusus pada Quran. Jadi tutla apabila dibacakan ya. Daripada perkataan tala, kita dah tengok dalam kamus jadid kita ya. Tala, bagi tuan-tuan yang baru join kelas kita, kita menggunakan kamus jadid, kamus yang warna kuning tu ya, yang tuan-tuan beli online ataupun tuan-tuan apa ni, enlarge dia ya, sebab dia punya font tu kecil ya. Jadi untuk besarkan, kita senang, kita apa, kita photostat je lah ya, besarkan senang. Okey ya. Wa idza tutla alaihim, dan apabila tutla dibacakan alaihim ke atas mereka. Ya, mereka tu siapa? Mereka orang yang ya, yang disebut sebagai a'da, sebagai musuh-musuh Allah. Ya, sebagai orang yang mengingkari perintah Allah. Bila dibacakan kepada mereka ayatuna ya, ayat-ayat kami ya, ayat-ayat kami dalam bentuk plural ya, ayatuna. Ayatuna ya, ayatuna tu dalam bentuk feminin plural ya, ayatuna. Ya, macam mana kita tahu ada alif dan ta di akhir. Di hujung ada alif dan ta, itu merujuk kepada feminin plural. Kalau ada waw nun di belakang atau ya nun, masculine plural. Kalau other than that, dia maknanya dia broken plural. 3 je ya. Kita dah bincang banyak kali, kita ulang-ulang ya, benda yang sama je. Jadi apabila dibacakan ke atas mereka ya, ayat-ayat kami yang sifatnya bayinatin ya, yang jelas ya, yang kita kata boleh kita baca dengan jelas ya, bukan ada pusing-pusing, tak ada ya. Betul-betul ya, kadang-kadang ada perkara yang bersifat mutasyabihat ya. Mutasyabihat tu istilah untuk benda-benda yang samar-samar.
Contoh bab yang berkaitan dengan ketuhanan contoh, ya, sifat-sifat Allah. Itu kita hanya serah makna kepada Allah lah. Bagaimana jangan tanya, ya. Kita kata Allah Maha mendengar. Bagaimana Allah mendengar, ya? Ada ke macam telinga manusia? Dah tentulah tidak. Ya, sesuailah dengan sifat kebesaran Allah tu. Ya, tetapi jelas, ya, tidak ada apa kita panggil, tidak ada masalah dari segi pemahaman. Boleh dipahami, ya. Quran ni orang yang tak berpelajaran, maknanya SPM level, ya, dia boleh faham secara SPM level. Kalau dia ambil degree, ambil diploma, ambil ijazah sebagainya, ya, kepahaman dia dah tentu lebih luas. Spektrum dia lebih luas. Tapi Quran boleh dipahami oleh semua orang. Sebab Allah yang mudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Ya, walaqad yassarna, demi sesungguhnya kata Allah, kami telah mudahkan, ya, Al-Quran itu untuk dibaca, dipelajari, ya, dipahami. Fahal min muddakir, ada tak di sana orang yang hendak memahaminya? Kita lah, ya. 4 kali Allah ulang, ya, ayat yang sama. Kemudian siapa dia yang mendustakan tadi? Siapa yang dibacakan kepada mereka? Ya, allazina kafaru. Qala, telah berkata allazina kafaru, orang-orang yang telah kufur. Apa makna kufur? Engkar. Ya, menolak, itu makna kufur. Ya, kafaro maknanya angkara. Engkar, ya. Lil haqi, terhadap kebenaran. Al-haq di sini adalah nama lain bagi Quran. Kadang-kadang Quran didatangkan dengan an-nur, ya, cahaya. Kadang-kadang ar-ruh, ya. Kadang-kadang apa? Kadang-kadang al-haq, ya, kadang-kadang al-bayyinah. Jadi itu semua adalah nama-nama lain bagi Al-Quran. Jadi mereka, ya, menolak, ya, mereka menafikan kebenaran Al-Quran tu. Sedangkan Al-Quran cerita benda yang real, ya, yang realistik, benda yang real, benda yang tidak dibuat-buat, tidak. Ya, mereka tuduh Nabi mengada-ngadakan ayat. Ya, Nabi ni iftara, ya, sedangkan Nabi tak iftara. Nabi hanya menyampaikan wahyu daripada Allah. Lama ketika ja'ahum, datang kepada mereka, hadza sihir mudin, ya. Jadi ketika, ya, datang, ya, kepada mereka kebenaran tu, ya, mereka kata apa? Ya, mereka kata hadza, ini adalah sihirun mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Sihirun, kita tahu sihir. Sihir, ya, sesuatu yang dibuat oleh manusia. Dibuat oleh tukang sihir, ya. Sahir, orang yang melakukan sihir, magician. Sihir, the magic itself, ya, sihirun. Mubin, sifat dia. Ya, cuba tengok mubin. Ya, mubin ada tanwin di belakang, ya, kerana dia menjelaskan tentang sihir. Sihrun mubinun, sihran mubinan, sihrin mubinin, ya. Okey, selesai ayat 7. Ada apa soalan? Ya, sebab apa Ustaz kata Ustaz nak ulang tu pada minggu lepas? Apa Kak Lena? Sebab apa? Sebab ayat 7 tu dah last minute baru Ustaz terangkan. So tak full lah. Mana tak cukup masa lah, masa kita terangkan. Okey. Ya. Ada soalan apa-apa silakan. Berkaitan dengan ayat yang ketujuh tu, ya. Ada perkataan baru? Tak ada rasanya kan? Perkataan yang biasa-biasa saja. Ya, ada sihrun, sihir, ada mubin, tu sifat dia. Ya, dan sifat dia mesti ikut sebiji. Exactly, ya. Kalau noun tu apa ni feminin, dia sifat dia feminin. Kalau noun tu masculine, dia pun mesti masculine, ya. Kalau noun tu singular, ya, adjective pun mesti singular. Kalau dia plural, mesti sama plural, ya. Kalau dia apa lagi kita kata, ya. Kalau dia datang dalam bentuk macam mana, ya. Jadi semua sama, sebiji mesti sama, exactly. Mubin, ya, sama. Okey, ada lain silakan, ada apa? Dia follower kan Ustaz? Dia follower, betul. Ya, dia akan follow exactly, ya. Jadi Naat perkataan Ustaz. mubinon dia akan follow exactly sebab dia tu, ya. Mubin Sifat tu tu naat kan Ustaz? ya. Sifat tu naat kan? Naat tu bahasa tinggi lah, ya. Tu level degree, ya. Kita level sijil aja, ya. Kita sebut adjektif aja. Adjektif, ya. Adjektif maknanya kata sifat, ya, yang menerangkan sihir tu, betul, ya. Bahasa tingginya naat. Tapi naat ada dua, ya. Ada naat sababi, ada naat, ya, ada naat sababi tu yang biasa kita sebut, ya. Naat biasa dan naat sababi. Tu ada pendetilan. Sebab tu Ustaz bukan tak nak sebut naat, tapi kalau naat tu kena cerita pula nanti. Ada naat hakiki, ada naat sababi, detail. Kalau kita sebut sifat, tak ada pendetilan dah. Sifat is adjective, selesai. Ya, ada sebab apa Ustaz tak sebut tu, ya. Tapi kalau tuan-tuan dah belajar, alhamdulillah, okey.
Ada lain silakan. Ada apa nak tanya? Ayatuna tu compound noun kan? Ayatuna compound noun terdiri daripada dua perkataan, kata nama ayatu dengan nahnu. Nahnu represented by nun alif saja. Kita tak kata ayatu nahnu. Kita kata ayatuna, ayatuna. Jadi na tu patutnya dia baris bawah, tapi tak nampak baris bawah sebab dia adalah abnormal noun, dia termasuk pronoun dan pronoun dia tak makan saman. Kalau ana tetap ana. Kalau nahnu nahnu, kalau anta anta, dia tak boleh tukar. Sebab kalau anta jadi anti dah jadi bertukar dia punya jantina, Okey, ada lain silakan, ada apa? Ada apa? Tak ada, diam tu makna faham, Okey, ayat 8. Am yaqulu naftara. Ini Ustaz sebut tadi. Nabi Muhammad dituduh iftarahu. Iftara, iftara adalah fi'il madin, ataupun past tense. Iftara. Tengok dalam kamus jadid. Alif, fa, ta, ra, alif maksurah. Iftara, yaftar, yaftaru. Iftara, yaftaru. Ataupun, dia punya alif di belakang tu, Iftara. Asalnya alif maksurah. Tapi alif maksurah dia kalau nak sambung dengan apa? Dengan hak ni, dengan domir, ataupun dengan pronoun, ia lebih sesuai diganti dengan alif. Maknanya alif bentuk tegak. Kadang-kadang alif dalam bentuk ya tapi tak ada titik. Iftarahu, telah mengada-ngadakan sesuatu yang tak ada, kata mereka Quran ni Nabi Muhammad yang mengada-ngadakan. Kita dah bincang panjang dah dalam sirah, Nabi Allah buat tak boleh bahasa Hebrew, tak boleh kitab Taurat. Nabi tak boleh bahasa Aramik, kitab Injil. Jadi kalau orang tuduh Nabi ciplak Taurat dan Injil, tak menasabah. Kita boleh tolak mentah-mentah. Kerana Nabi tak ada akses kepada Taurat dan Injil. Kalau Nabi pernah belajar daripada mana-mana guru, buktikan. Nabi kebanyakan masa berada di Mekah. Pernah tak Nabi travel ikut bapa angkat Nabi ataupun bapa saudara Nabi? Abu Talib pernah. Ada sekali ketika usia 12 tahun. Tetapi Nabi hanya bertemu beberapa ketika saja dengan Bahirah atau Buhairah, yang menjadi apa kita panggil menjadi pendeta, ataupun kita kata biarawan. Biarawan di mana? Biarawan ni monk lah, di monastery di Bosra, di Syria. Kemudian Nabi dituduh pernah belajar daripada siapa? Daripada Waraqah bin Naufal. Khadijah punya cousin, yang buta tu. Tetapi dalam sirah tak pernah ada cerita Nabi belajar daripada dia. Nabi jumpa sekali je. Itu pun setelah Nabi dapat wahyu. Bukan sebelum. Jadi tak ada isu lah kalau Nabi mengada-ngadakan. Bahasa Quran, bahasa sastra yang ada qafiah, ada rhyme. Tetapi rhyme bagi masyarakat Arab itu dalam syair, dalam syair-syair mereka, Nabi punya bahasa bukan syair, sebab itu para penyair bila berdebat dengan Nabi mereka mati akal, mereka terkasima kerana Nabi bukan menggunakan pendekatan syair, Nabi menggunakan pendekatan Al-Quran. Jadi tuduhan Nabi mengada-ngadakan Quran tu tak betul, boleh tolak. Am yaquluna, bahkan mereka mengatakan apa? Yaquluna, mereka ramai. Allazina kafaru, balik pada atas ni lah. Balik pada allazina kafaru, Jadi allazina kafaru, itulah dia yaqulun, mereka berkata, bukan mereka berkata je, mereka sentiasa berkata. Sebab itu yaquluna dalam bentuk present tense. Kerana present tense makna present and future, makna continuous. Present tense makna continuous tense. Maknanya sentiasa. Bila mereka jumpa Nabi je, mereka tuduh Nabi ni buat Al-Quran tu, tulis Quran. Nabi tak boleh menulis. Nabi tak boleh membaca. Nabi tak ada akses pada Taurat dan Injil. Jadi nak tuduh macam mana? Ini hanya tuduhan palsu saja. Ini semua adalah ifkun. Ifkun maknanya berita palsu, tuduhan, pendustaan saja. Okey, iftarahu, hu jadi apa? Kak Nomah, hu jadi apa? Dia telah mengada-ngadakannya. Nya tu jadi apa tu? Apa kedudukan dia? Sebagai Domir. dia memang domir. Objek. Tapi Objek. Dia jadi adalah objek. fa'il. Dia jadi Maf'ulun bih. Fa'il pelaku. Bukan. Mana ada Bukan. pelaku? Objek maf'ulun bih. Bukan pelaku. Pelaku adalah Sorry. Dua.
Ya, bukan dua di situ. Ya, satu Tak, je. Pelaku ialah dua, tapi yang ni objek lah Ustaz. Ya, memang Maf'ulun bih. maf'ulun bihi. Ya, dia Maf'ulun objek. bih. Dia mengada-ngadakannya. Ya, cuba tengok bahasa Melayu yang Ustaz terjemahkan pun sama. Nabi Muhammad telah mereka atau mengada-ngadakannya. Mengada-ngadakannya. Nya tu apa? Objek. Ya, saya telah makan nasi. Nasi itu objek. Saya telah minum kopi. Kopi itu objek. Saya telah apa? Saya telah memukulnya. Nya tu apa? Nya tu objek. Sama, ya. Kalau kita terjemahkan bahasa Melayu lagi nampak. Ya, iftara dia. Siapakah dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pasal apa orang tak tuduh Abu Bakar Umar? Sebab yang apa? Yang memulakan ayat-ayat Quran tu keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan daripada mulut para sahabat. Para sahabat hanya replicate aja, tiru aja apa yang Nabi sampaikan. Kul katakanlah, ya. Dia adalah command form, bentuk perintah. Daripada qala kan? Ya, kalau satu qala, ya, qaf alif lam ni qala. Qala telah berkata, ya. Kalau sedang yaquluna ni ramai. Kalau seorang yaqulu, tak ada waw nun, ya. Kalau ramai waw nun ada jamak, ya. Qul katakanlah, qala yaqulu qul, ya. Perkataan dia punya noun dia apa? Noun dia ialah qaulun, perkataan. Ya, kalau kita tengok dalam kamus sama, ya. Kamu jadi tu contoh yang paling mudah. Ya, murah, harganya RM10 tak sampai, dan dia ada past tense, present tense, ya, dia ada verbal noun dan dia ada command form. Cukup lengkap dah tuan-tuan, ya. Okey, jadi mereka sentiasa mengatakan bahawasanya Nabi Muhammad telah mengada-ngadakan mereka Quran tu. Katakanlah wahai Muhammad, ya, ini ftaraituhu, in jika, ya, di sini in, ya. Bukan nun ni kasrah, salah ni, ya. Nun ni sukun. Ya, in, ya. Cuma bila kita baca seolah-olah macam ada kasrah. Iniftaraituhu, ya. Iniftaraituhu, seolah-olah ada kasrah. Tak ada kasrah, asalnya adalah sukun. Kerana sukun pada nun bertemu dengan hamzah wasal pada alif, ya, dia macam ada baris bawah. Iniftaraituhu. Ya. Jadi kalaulah, ya, sebab apa guna in? Ini termasuk apa tadi? Partikel apa ni? Apa ni? Tuan-tuan dan puan-puan? Partikel apa? Conditional. Conditional. Conditional particle. Ada berapa conditional yang kita dah belajar? Ada 3. Yang pertama iza kan? Yang kedua apa Kak Norma? Za, in, lau. Ya, in. Ya, in maknanya boleh berlaku atau tidak, ya. Jadi sesuatu yang memang tak, ya, Nabi tak buat. Ini perkara itu. Kalaulah, ya, tapi tak sebutlah kalau. Ya, kerana mereka dah tuduh Nabi buat. Ya, sebab tu Nabi tak guna perkataan, Allah tak guna perkataan iza. Ya, kerana iza confirm Nabi buat. Kalau lau confirm Nabi tak buat. In kerana mereka tuduh Nabi. Jadi diguna istilah in. Ya, digunakan partikel in. Jika iftaraitu, jika aku menulisnya, jika aku mengada-ngadakannya, fala, ya, fala tamliku nali minallahi syai'ah. Jadi apa kita panggil, ya? Kalau Nabi yang mereka Quran tu mengada-ngadakannya, ya, maka tidak kamu berkuasa menolaknya dariku, ya. Maknanya bila mereka berdebat dengan Nabi, dah tentu Nabi kalah sebab Nabi yang cipta benda tu. Tapi tak, pasal apa mereka kalah bila berdebat? Sebab Nabi bukan pencipta Quran. Quran adalah kalam Allah, datang pada Allah. Kalau dikumpulkan semua ahli syair, dikumpulkan semua ahli bahasa Arab pada ketika itu, lawan Nabi seorang tak akan boleh menang. Kerana bukan lawan dengan Nabi, lawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi di situ digunakan istilah fala tamliku nali. Kamu tidak ada kuasa terhadap aku, ya, untuk mengalahkan aku, untuk menolak ayat tadi. Jadi Nabi kata, cuba tengok, ya, selama ni kita berdebat, ya, siapa menang? Aku menang. Nabi tak katalah macam tu, tapi maksudnya macam tu. Ya, pasal apa kamu tak boleh kalahkan aku? Pasal yang bercakap ni memanglah aku, tapi idea siapa, ayat siapa, ya, apa ni, wording siapa, semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semuanya adalah minallah, ya. Tak ada sesuatu pun, ya, tak ada sikit pun daripada manusia, daripada aku. Huwa Allah Subhanahu Wa Taala a'lamu, yang maha tahu, ya, yang lebih tahu atau yang maha tahu, bima taqidun, ya, bima tufidun,
dengan apa yang kamu dustakan, yang kamu ada-adakan. Mereka yang mengada-ngadakan, bukan Nabi. Fihi kafa bihi syahidan. Kafa, cukuplah. Ya, cukuplah ya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, syahidan yang menjadi saksi. Ya, syahidan ya yang menjadi saksi. Syahidan juga merujuk kepada orang yang mati syahid. Ada dua ya. Kerana orang yang mati syahid dia kena menyaksikan peperangan tersebut. Ya, sebab itu kita panggil syahid. Orang yang syahid ni mana orang yang menyaksikan. Tak mesti dia mati. Ya, sebab tu syahid orang yang melihat dengan mata kepala dia peperangan tu. Dia ada dalam perang Badar. Abu Bakar syahid dalam perang Badar. Bukan mati tapi dia melihat. Ya, dalam perang Uhud dia pun ada. Ya, tapi dia tak terbunuh. Ya. Jadi kalau syahid boleh makna orang yang terbunuh dan sebelum dia terbunuh dia mesti hadir dan menyaksikan peristiwa tersebut. Ya, baru boleh dipanggil syahidan. Ya, kalau tidak tak boleh. Ya. Jadi kafa bihi syahidan. Cukuplah ya Allah itu menjadi saksi baini wa bainikum, di antara aku baini wa bainakum ya dan di antara kamu ya. Kerana apa? Kerana tidak ada ya yang Nabi buat sendiri, tak ada. Wa huwal ghafur, dan dialah Allah Ghafur, Maha Pengampun. Mana kalau orang yang kufur ni ya nak kembali pada agama, mereka nak mengaku kesalahan mereka, jangan bimbang, Allah Ghafur, Maha Pengampun. Kerana orang yang kafir bila dia masuk Islam semua dosanya Allah ampun. Ya, dia masuk Islam dengan membawa kebaikan dia. Sebab itu Allah ni Rahim. Ghafur, Allah ampun dosa yang telah lalu. Rahim Allah, ya, Allah consider kebaikan yang mereka buat, masukkan dalam akaun pahala mereka, tuan-tuan. Okey, ya, itu dua sifat Allah ya yang sesuai dengan ayat ni. Ghafur, Maha Pengampun, semua dosa dihapus. Rahim, Allah Maha belas kasihan. Kerana apa? Maha Pengasih, Maha belas kasihan. Kerana pahala yang mereka buat dulu walaupun mereka belum Islam, masuk Islam saja semua transferable. Semua masuk dalam akaun dia, tuan-tuan, ya. Itulah sifat Rahim Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Okey, ada soalan? Silakan. Ada apa? Ya, Kak Masyitah ada apa? Silakan. Ustaz, Ya. Ustaz yang tadi tu iftarahu tu Hmm. dua dia hidden Ustaz. Dua dia hidden, betul. Hidden tu Nabi lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, jadi kalau kita tengok yakulu tu fi'il mudhari, setiap verb tu mesti ada dua Ustaz. Jadi Ada dua dua, yang ni betul. pun hidden Ustaz. Betul. Yang waw nun tu hanya untuk tunjukkan dia plural, masculine plural. Ya, betul. Dia hanya menunjukkan kepada plural. Ya, Jadi waw kalau nun menunjuk pada plural saja, ya. yakuluna iftarahu tu apa ni dia punya verb dia yakulu. Dia punya dua hidden. Dia punya objek tarahu tu betul ke Ustaz? Dia atau dia macam tak ada objek ke? Ada objek. Objek dia who tu lah. Iftarahu. Mereka berkata. Ya, mereka berkata. Apa yang mereka kata? Muhammad telah mengada-ngadakan mereka cipta Al-Quran itu. Itulah kata-kata mereka. Ya, jadi yakuluna tu tak ada objek. Lakuna tu tak perlu objek, ya. Yang ada objek ialah apa kita panggil past tense iftara. Iftara tu yang ada objek. Yakuluna tak perlu ada objek. Oh, okey. Jadi setengah bukan semua verb ada objek, bukan. Yang perlu ada, yang tak perlu tak payah. Okey, baik Ustaz. Macam iftarahu tuhu pun sama juga Ustaz kan? Iftara itu. Iftara tuhu. Ya. Tu ialah dua dia. Tu adalah dua dia dan who adalah dia punya objek. objek. Objek dia. Okey, Betul. baik. Terima kasih Ustaz. Sama, ya. Orang lain silakan, ada apa? Ya, ada apa? Silakan. Ya. Coordinating conjunction je. Yang mana? Ya, dia termasuk partikel lah. Ya, conjunction ni biasa semua partikel lah. Ya, cuma fungsi dia tu ada pendetilan lah, ya. Jadi dia memang menyambung cerita, ya. Dia macam sentence connector juga, ya. Cuma dalam bentuk pertanyaan, adakah, ya, ataupun bahkan di sini kita kata yang lebih sesuai. Ada lain silakan, ada apa? Tuan-tuan ada apa? Ya. Haji Fakri ada apa, Haji?
Ustaz. Waalaikumsalam, betul lah. Silakan. Minallahi syai'an. Syai'an tu apa Ustaz? Dia noun. Syai'an tu ya. Syai'an dia noun pasal apa kita kata dia noun? Pasal dia tanwin. Tanwin hanya untuk noun saja, Haji. Tapi dia punya kat situ dia sebagai apa? Dia bukan objek, dia apa? Okey, kita tanya yang lain-lain dulu. Ya, Ustaz boleh jawab tapi bagi yang lain-lain dulu. Apa syai'an tu? Pasal apa? Yang pertama, pasal apa dia dibaca dengan tanwin fathah? Ya, pasal apa tak kata minallahi syai'un? Ya, dia jadi apa tu, tuan-tuan? Objek ke Ustaz? Bukan. Ya, boleh. Objek ke? Ya, boleh tak jadi objek? Boleh ke tak? Sesuai tak? Boleh tak? Bukan minallah. Ya, tamliku nali syai'an. Kalau kita letak Oh, syai'an second depan, noun ke Ustaz? Second noun ke Ustaz? second noun kepada apa? Second noun dia mesti Kepada- tanwin kasrah. Oh, ingat minallahi. Allah. Yalah, Allah tu dia first noun dan dia tak ada second noun kat situ. Kalau syai'an tu second noun, dah tentulah dia kasrah. Mana ada second noun domah atau fathah? Semua second noun dia akan jadi kasrah. Kalau dia tanwin, ya, tanwin kasrah. Dia tak boleh jadi fathah atau domah melainkan kalau dia alif maksurah di belakang. Memang tak boleh kan? Contoh macam Musa. Macam kita kata apa? Macam kita kata apa? Ya, macam kata Ummu Musa, ibu kepada Nabi Musa. Musa tu jadi second noun. Tapi Musa tak dibaca dengan kasrah sebab dia berair dengan alif maksurah kan? Musa. Mana boleh baca Musayi, tak boleh. Ya, jadi apa syai'an ni? Ya, tuan-tuan boleh anggap dia sebagai objek. Ya, kerana asalnya syai'an tu duduk di depan. Tamlikuna syai'an li minallah. Tamlikuna li syai'an atau tamlikuna syai'an li. Syai'an ni boleh tarik ke depan, tuan-tuan. Tarik ke depan, ya, baru kita nampak. Kalau duduk di belakang, sebab memang objek selalu duduk di akhir. Ya, kita dah sebut kan, ya. Ayat yang biasa Ustaz sebut, saya makan di bawah pokok kelapa pada waktu tengah hari ketika angin bertiup kencang di tepi pantai yang indah ketika ombak bertiup, ya, ataupun memukul pantai. Ujung sekali nasi. Dia patutnya saya makan nasi kan, tapi tak. Saya makan di bawah pokok pada waktu bila dengan siapa last sekali bawa nasi. Boleh tak? Boleh. Ya, itu biasa dalam Quran dan dalam ayat-ayat bahasa Arab. Jadi syai'an secara umum tak salah kalau kita nak kata dia objek. Ya, walaupun nanti kita akan tengok ada perbezaan pendapat, memang akan ada. Tetapi secara umum kita boleh kata dia objek. Ya, maknanya orang kafir Quraisy yang berdebat dengan Nabi, mereka tidak menguasai sesuatu pun tak ada. Maknanya kalau mereka bercakap dengan Nabi, mereka kalah. Penggunaan ayat Nabi lagi tinggi. Ya, pemilihan perkataan Nabi lebih tepat. Ya, bahasa Nabi lebih fasih. Ya, hujah Nabi lebih mantap. Maknanya tak ada satu benda pun mereka menang ketika berhadapan dengan Nabi. Kerana Nabi menggunakan kalam Allah. Boleh tak tuan-tuan faham apa yang Ustaz nak sebut ni? Okey tak Haji Syari? Boleh faham Ustaz. Boleh ya. Jadi maksudnya that's why kita kata ya, orang kafir ni dia tak memiliki apa-apa pun. Dia tak memiliki sesuatu pun ketika mereka berhujah dengan Nabi. Walaupun mereka ni penyair paling hebat. Walaupun mereka ni berpengalaman, ya, mereka ada knowledge bahasa, ya, tapi tak boleh kalahkan Nabi. Sikit pun tak boleh menang. Sebab tu syai'an tu menjadi maf'ulun bi ataupun jadi objek. Ada logik dia. Ada kebenaran dia, tuan-tuan. Terima kasih Ustaz. Ya, sama, ya. Tuan-tuan, ya, syai'an boleh jadi objek. Walaupun dia duduk di tempat terakhir boleh. Ya, memang dia duduk di hujung. Ya, fala tamlikuna li, patutnya fala tamlikuna li syai'an minallah. Ya, ya. Jadi mereka tidak memiliki sedikit pun, tak ada kuasa sikit pun. Ya, sikit pun tak ada kuasa. Ya, kerana apa? Ya, kerana memang mereka bukan berhadapan dengan Nabi Muhammad yang menggunakan bahasa syair, bukan. Ya, tetapi mereka berhadapan dengan Nabi Muhammad yang menggunakan
bahasa Allah, kalam Allah, yakni Al-Quran. Sebab tu tak boleh menang. Memang tak boleh menang, tuan-tuan. Ya. Ahli sihir bertanding, ya, lawan dengan Nabi Musa. Menang macam mana? Kerana mukjizat zaman Nabi Musa tu pada waktu tu adalah tongkat, ya. Taurat belum turun. Tapi Nabi Muhammad SAW, dia bukan mukjizat dari segi fizikal seperti mana Nabi Musa, tetapi ya, dia punya mukjizat dari segi linguistik. Kerana sesuailah berhadapan dengan para penyair yang pakai medium linguistik. Ya, kalau Nabi Musa tak bolehlah pakai linguistik aja, ya. Kerana ahli sihir dia menggunakan medium apa? Tali, ya, menggunakan tongkat, ya, dan seumpamanya untuk mengabui mata, ya, untuk menipu mata masyarakat pada masa itu. Jadi dah tentu Allah datangkan mukjizat yang sesuai lah, ya, yang setanding lah untuk lawan apa kita panggil ahli sihir tadi. Dan bila ahli sihir berlawan dengan Nabi Musa, menang tak mereka? Tak menang, kalah. Dan akhirnya mereka tunduk, beriman mereka, ya. Tetapi masalah dengan orang kafir Quraisy, tuan-tuan, walaupun mereka kalah dengan Nabi, mereka tak mau tunduk. Itu isunya. Lagi siapa jahat, tuan-tuan? Ya, orang kafir Quraisy lagi jahat. Ya, ahli sihir, ya, walaupun mereka jahat, ya, mereka bila dibuktikan mereka kalah dengan Nabi Musa, mereka tahu apa yang Nabi Musa datangkan tu bukan benda yang bersifat sihir, bukan. Sebab tu mereka tunduk. Makna kedudukan mereka jauh lebih hebat. Dan mereka beriman. Walaupun akhirnya mereka dijatuhkan hukuman bunuh, kan? Hukuman salib. Potong tangan dan potong kaki secara bersilang dan disalib. Tetapi kedudukan mereka mulia di sisi Allah. Ya, Asy-Syu'ara ni. Ya, kalau zaman Nabi Muhammad, Syu'ara lah. Ya, kalau zaman Nabi Musa dipanggil ya Saharah. Saharah makna ahli sihir. Okey, tuan-tuan. Ya, boleh? Ya, ataupun ada benda tuan-tuan nak minta Ustaz ulang. Silakan. Ustaz bantu. Ada apa? Silakan Kak Mas. Ustaz, Dia singular kan Ustaz, syai'an. Syai'an singular, betul. Jamaknya asya. Syai'an. Ya. Okey. Ustaz, Ya. bukan syai'an ni bukan macam adjektif sedikit. Boleh. Adjektif dia mesti ada kata nama kat depan. Dia mesti ada. Contoh Sorry. Mubin kan? Contoh Mubin. Cucu ramai kat rumah bilik ni. Okey. Ya. Mesti ada apa? Kalau adjektif, kalau mesti Kena ada. kena ada kata nama kat depan. Macam Mubin. Oh. Macam ni. Yang Ustaz highlight ni. Mubin. Ayat 7. Ya. Kalau Ayat Mubin dia sifat, dia ada nama. tu kira bukan kata nama lah, tapi dia punya Kata kerja. tak Kata kerja tamlikuna. Oh, kata kerja. Dia. Ya, okey. Ustaz, Ya. tamliku tu mudarik kan Ustaz? Jadi Ya. dia punya dua Present tense. hidden juga. Ya. Dan syai'an dia objek dia lah Ustaz. Betul. Ya, Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Ya. Orang lain silakan, ada apa? Ya. Ya, silakan. Tuan-tuan, ya. Jangan diam tanya, ya. Ustaz, tufidu tu passive present tense ke? Tak. Oh tak macam Tufidu. minggu lepas. Bukan. Ya, ini aktif ni. Tufidu. Mudarik kan Ustaz? Fi'il Tufidu. mudarik kan Ustaz? Dia present tense dan dia dalam bentuk aktif. Memanglah nampak macam kan depan kan? Bukan. Yang ni bukan. Ya, yang ni bukan, ya. Sebab apa? Ya, sebab dia memang bukan pasif. Dia bukan macam tadi kita kata tutla tu, bukan, ya. Sebab tutla dia diikuti dengan sukun. Tutla. Ya, tapi kalau tufidun bukan. Ya, kalau tuf, ya, fa tu kasrah, dia tak sama, ya. Kita kena tengok juga yang kedua. Kalau tutla ni contoh kan, tutla. Ya. Tutla ni ada ta domah dan ada ta sukun, ya. Tapi kalau tufidun, walaupun ta tu domah, tapi fa tu bukan sukun. Bukan, ya. Di sini dia dalam bentuk aktif, dia bukan pasif, bukan. Ya, macam nak pasif tapi bukan pasif, bukan. Sorry. Ya, bukan apa kat nak. Ya, ada lain, silakan. Pasif Ustaz. Ya, sama. Okey, tak ada, ya, kafa bihi, kafa, ya, cukuplah. Ya, kafa bihi, cukuplah, ya. Ni past tense juga, kafa, 3 huruf. Kaf, fa, alif maksurah. Kaf, fa, alif maksurah, bunyinya kafa, 2 harakat. Ya, sebab dia alif maksurah. Kafa bihi, cukuplah, ya. Cukuplah dengannya.
Ya, maknanya cukuplah. Cukuplah, ya, tak perlu lagi tambah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala lah yang jadi syahidan, menjadi saksi. Ya, jadi maknanya dalam apa kita panggil, ya, dalam bentuk pertentangan konflik antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang kafir Quraisy yang terdiri daripada ahli bahasa, ahli linguistik, ya, para penyair, sikit pun mereka tak boleh kalahkan Nabi, memang takkan boleh. Dan mereka tahu, ya, yang Nabi cakap tu bukan syair. Pasal mereka ni profesor dalam bidang syair. Ya, macam kita lah kan, ya, kita mahir dalam bahasa Inggeris. Ya, kita belajar di Amerika, belajar di UK, belajar di New Zealand contoh, ya. Memang dulu medium kita pun English, kita ambil, ya, kalau macam ustaz ambil SPM, ya, tuan-tuan ambil MCE, ya, ambil HSC, ya. Jadi tuan-tuan medium English. Jadi kalau kita dengar orang bercakap bahasa Inggeris tetapi pemilihan perkataannya salah, ya, bahasanya grammatically apa ni broken, ya. Macam mana kita nak kata dia pandai? Memang tak pandai lah. Tapi orang Quraisy bila dengar Nabi cakap, Nabi tak buat grammatical mistake. Ya, Nabi punya apa ni choice of word betul. Nabi punya expression masuk dalam diri mereka. Tak boleh nak kalahkan. Tak nampak langsung kelemahan pada bahasa Nabi itu. Sebab bukan bahasa Nabi, itu bahasa Allah. Ya, sebab tu tak boleh. Ya, tetapi still, ya, and yet mereka masih mengatakan bahawasanya iftarahu, Nabi Muhammad telah mengada-ngadakannya. Ya, sedangkan Nabi tak mengada-ngadakannya pun. Ya, sebab tak ada bukti. Masa bila Nabi belajar, dengan siapa? Nabi duduk, ya, apa ni, all the time Nabi duduk di Mekah. Kalaulah Nabi belajar daripada Waraqah bin Nawfal, mesti orang tahu. Ya, sebab Waraqah bin Nawfal ni well known dekat Mekah. Dia dikenali sebagai orang Nasrani. Ya, dan dia pandai kitab, boleh terjemah dalam bahasa Arab. Maknanya dia well known. Pernah tak orang nampak Nabi berulang-alik rumah dia, tanya soalan, bercakap, belajar? Tak ada. Jadi nak tuduh macam mana? Ini semua adalah berita palsu je, tuan-tuan. Ya, bila kita minta bukti, tak boleh datangkan bukti. Ya, orientalis biasa berdasar kepada ni cerita-cerita macam ni. Ya, memang tak masuk akal kita kata. Okey, ya, itu konsep dia, tuan-tuan. Jadi Allah wahuwal ghafurur rahim. Dialah Allah yang Maha Ghafur, Maha Pengampun. Pengampun apa? Dosa orang-orang kafir yang telah lama. Ya, macam kita, of course lah. Ya, kita Muslim, born Muslim. Kita buat amal. Tapi at the same time, kadang-kadang kita, ya, tersungkur juga buat dosa. Ya, secara sengaja ataupun tidak. Tapi kita minta ampun dengan Allah. Kalau kita layak diampun, Allah akan ampun. Bagi orang kafir, ya, memang banyak dosa dia buat. Ya, dia tak pernah buat kebaikan. Pernah buat kebaikan tapi tak ada kira pahala lagi. Kerana dia belum bernama Muslim, belum masuk Islam. Tapi bila dia masuk Islam saja, semua Allah ampunkan dosa dia. Sebab apa? Sebab Allah Al-Ghafur. Kemudian pahala dia masuk dalam akaun dia. Pasal Allah Ar-Rahim. Ya, tu dia punya sifat Allah yang sesuai dengan konteks orang-orang allazina kafaru. Sebab kita bincang ni dua pihak. Nabi Muhammad dan allazina kafaru. Yang terdiri daripada orang-orang musyrikin Quraisy. Okey, tuan-tuan. Ayat yang ke-8 selesai. Ada soalan? Ada? Ustaz, Tak ada? Ya. apa syahidan tu, dia macam yang syai'an jugalah ya, dia jahat objek jugalah ya. Ya, Ustaz nak tanya daripada tadi lagi, ya. Jadi dia boleh ubah tak ke kafar syahidan bihi? Ya. Maknanya boleh, ya. Boleh. Mengapa dia jadi syahidan tu? Ya, itu homework Ustaz minta tuan-tuan tolong cari. Ya, itu senang je. Ya, masuk Quran yang Haji Fakri pernah share dengan kita dulu. Ya, yang dia pergi word by word tu. Ya, macam tadi yang apa ni Kak Zainab tadi rujuk yang conjunctional apa tadi? Itu ambil daripada mana tu? Cuba tengok ayat tu balik. Kak Nab tadi ambil daripada mana tu yang conjunction tadi tu? Yang mana Tadi sebut am tu conjunction. Yelah. Saya ada refer dua tapi saya tak ingat yang mana. Ustaz tak boleh nak buat telahan lah, ya, sebab Kak Nab kata dia rujuk dua. Saya share nak, nanti saya share. Okey, ya. Ustaz, dalam apps yang akak share tu, dia sebut ni coordinating conjunction. Okey. Ya. Syahidan tu jadi apa? Cuba tengok ayat tu. Syahidan tu jadi apa? Syahidan. Pada ayat yang ke-8. Cuba tengok. Noun ni Ustaz. Ya. Noun. Tak dengar. Jadi apa?
Noun Ustaz, noun. Memanglah syahidan tu noun. Apa, what kind of noun? Tamyiz. Tamyiz. Masdar Ustaz. Nama terbitan. Bukan. Siapa kata tamyiz tadi? Saya Ustaz. Okey, tamyiz. Dapat dari mana tamyiz tu? Daripada apps tadi ke sama? Bukan. Daripada Irab. Daripada i'rab. Buku i'rab, kitab i'rab ya. Jadi dia tamyiz. Tamyiz apa dalam istilah kita biasa kita guna, kalau dia sifat dia follower kan, adjektif. Kalau tamyiz apa? Apa tuan-tuan? Apa istilah yang kita biasa guna selama ni? Ya, differentiator tuan-tuan. Differentiator. Dia differentiate kan. Ya, macam ayat apa contoh ya? Ayat suratul Mulk. Ya, allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ya, itu antaranya tuan-tuan. Ya, contoh apa lagi ayat dalam surah dalam ni juga, allazi apa nanti ya? Apa ni apa kita panggil ya? Apa tu ya? Ayat lain dalam surah Mulk juga ada ya, beberapa tempat tu. Ya, jadi dia dalam bentuk apa kita panggil? Dalam bentuk tamyiz ya. Jadi tamyiz ni jarang kita jumpa tapi ada tuan-tuan ya. Kerana kita nak kata dia objek, mesti ada dia punya apa kita kata mesti ada dia punya verb yang menyebabkan dia jadi objek. Ya. Jadi di sini tak ada tuan-tuan ya. Sebab syahidan ni merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi saksi terhadap apa yang berlaku di antara Nabi dengan orang kafir Quraisy yang berdebat dengan Nabi tadi. Ya, jadi dia bukan jadi objek kepada tufidun, bukan. Ya, tufidun tu perbuatan dusta yang dilakukan oleh orang Quraisy. Ya, Boleh tak jadi samakan dengan hal? kalau hal keadaan, ya, keadaan perbuatan tu, ya, kita panggil adverb. Contoh kita kata Ahmad datang lambat ke sekolah. Lambat tu adalah sifat kepada Ahmad tadi. Ahmad datang ke sekolah berbasikal. Itu adverb ya. Tetapi itu hal. Ya, dia bukan adjektif. Adjektif sifat. Rumah itu besar. Besar, rumah besar ya. Besar tu adjektif, kata sifat. Tapi kalau Ahmad datang lambat. Lambat tu adalah ya kata sifat kepada verb tadi, datang tadi. Ahmad datang lambat. Lambat tu apa? Lambat tu adverb. Lambat tu adalah hal keadaan. Ya, maknanya Ahmad datang ke sekolah dalam keadaan lambat. Dalam keadaan tu apa? Ya, itulah hal. Tuan-tuan ya, cuba salin perkataan ni, ya, ayat yang Ustaz bagi ni. Ahmad datang lambat ke sekolah. Ahmad adalah subjek dia. Datang adalah perbuatan dia kan? Ya, lambat adalah adverb dia. Ya, maknanya sifat kepada lambat tu. Ya, kalau kita terjemahkan bahasa yang lebih sedap lagi, Ahmad datang ya dalam keadaan lambat ke sekolah. Ataupun Ahmad datang ke sekolah dalam keadaan lambat. Dalam keadaan lambat tu apa? Itulah hal. Ya, itulah adverb tuan-tuan ya dalam bahasa Inggeris. Jadi dia bukan tamyiz. Tamyiz adalah differentiator. Ya, dari segi ya, kalau apa ni tamyiz ni dari segi. Ya. Contoh kita kata apa ya? Dia seorang lelaki yang tua. Ya, kita kata dia seorang lelaki yang tua. Tua dari segi ilmu. Dia seorang lelaki yang tua dari segi umur. Dari segi tu tamyiz. Apa Kak Nak okey? Kak Norma? Boleh Ustaz, boleh. Ayat yang Ustaz ajar tadi tu tuan-tuan kena salin. Ayat tadi salin supaya tuan-tuan dapat beza antara adverb, adjektif, tamyiz dan sebagainya. Ustaz dah bagi 3 contoh dah. Contoh pertama tadi balik pada cerita Ahmad datang lambat ke sekolah. Lambat tu adverb. Adverb tu adalah hal keadaan. Hal. Yang kita kata hal-hal tu itulah dia. Ya, sebab bagaimana Ahmad datang? Ahmad datang lambat. Bagaimana Ahmad datang? Ahmad datang berbasikal, sama. Ahmad datang berbasikal ke sekolah. Ataupun Ahmad datang lambat ke sekolah. Bagaimana keadaan Ahmad datang? Lambat. Bagaimana Ahmad datang ke sekolah? Dengan berbasikal. Dua-dua tu adalah hal keadaan. Ataupun kita panggil adverb. Adverb dia menerangkan tentang verb. Kalau adjektif dia menerangkan tentang kata nama. Ya, rumahnya besar. Ya, rumahnya bertingkat. Contoh. Ya, jadi rumahnya 2 tingkat. 2 tingkat tu apa? Sifat dia. Ya, rumahnya bertingkat. Rumahnya apa? Kita kata. Ya, rumahnya cantik. Itu sifat.
sifat kepada kata nama. Tetapi kalau lambat, ya, ataupun berbasikal, ya, itu apa kita panggil, ya, hal keadaan dia, ya. Kemudian tadi apa kita sebut lagi? Contoh tamyiz tadi. Ya, tamyiz, ya. Ahmad seorang lelaki yang tua. Ya, orang tanya tua apa? Tua dari segi ilmu, ya. Dari segi umur dia baru 35 tahun. Tetapi kalau kita tengok ilmu dia, wah, ya, macam orang umur 70 tahun punya ilmu. Ya, jadi maknanya walaupun dia muda, ya, tetapi ilmunya tinggi. Kita kata dia seorang lelaki yang tua dari segi ilmunya. Dia seorang lelaki yang tua dari segi pengalamannya. Dari segi tu apa tadi Kak Norma? Dari segi tu? Tamyiz. Tamyiz. Ataupun kita panggil differentiator. Dia yang differentiatekan. Ya, maknanya ayat dia Ahmad seorang lelaki tua tu, kita boleh tanya balik, tua dari segi apa? Dari segi umur ke, dari segi pengalaman ke, dari segi usia ke, dari segi apa? Ya. Jadi bila dibezakan dipanggil differentiator, ataupun dalam bahasa Arab kita panggil tamyiz. Tamyiz, pembeza. Ya, yang boleh differentiatekan sesuatu. Ya, yang boleh apa kita panggil? Yang boleh ataupun kita panggil distinguisher. Yang boleh distinguish sesuatu. Ya, itulah cerita dia tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham konsep dia. Ya, dan benda tu kadang-kadang nampak macam objek kot. Ya, ada yang objek, tapi syahidan bukan objek. Dia objek kepada apa? Dia bukan objek, tuan-tuan. Ya. Maknanya cukuplah dengan Allah itu, ya, sebagai saksi ataupun menjadi saksi. Ya, apa soalan tadi? Apa soalan? Ustaz, Ya. cukuplah tu tak boleh jadi dia punya verb dia Ustaz. Memang verb. Kafal tu Cukuplah memang verb. Allah. Tak, cukuplah Allah menjadi saksi. Jadi cukuplah tu verb dia. Allah tu dia punya dua. Jadi saksi objek tak boleh Ustaz? Tak boleh. Ya. Tak boleh, ya. Kita tak boleh jadikan Allah tu sebagai, ya, sebagai objek sembahan boleh. Ya, tetapi sebagai saksi, ya, di sini dia bukan objek, bukan. Ya, tak lebih sesuai dia jadi tamyiz. Ya, cukuplah Allah dari segi saksi jadi sebagai saksi. Ya, bukan tu tadi, ya. Mungkin ada pendapat lah, ya, tapi kalau ustaz lebih cenderung untuk mengatakan dia tamyiz lah. Itu lebih sesuai tuan-tuan dan puan-puan, ya. Sebab tu kadang-kadang dalam dia, sebab bahasa Arab ni dia ada mazhab dia, macam fiqh juga. Ya, macam fiqh. Baca bismillah kuat ke tak baca bismillah kuat? Ya, yang kata bismillah kuat pun ada, mazhab Syafi'i. Yang kata bismillah perlahan pun ada, macam mazhab Hambali. Ya, mazhab Malik kata makruh kalau baca kuat. Lagi ya, ada 3 pendapat yang berbeza, ya. Jadi yang mana satu betul? Masing-masing tu betul kerana ada hujah masing-masing. Dalam bahasa Arab sama, ya. Kalau kita kata dia tamyiz, ada tak orang lain berpendapat macam lain? Mungkin ada. Kalau kita tengok secara detail ada, ya. Tapi cukup untuk kita terima dia sebagai tamyiz, ya, kerana apa? Kerana ya, sesuailah dia sebagai tamyiz di situ, sebagai pembeza. Itu jelah cerita dia. Okey tuan-tuan, ya. Ada apa lagi? Nombor 8 sudah Al-Ghafurur Rahim, ya. Allah Ghafur dan Rahim. Ayat yang seterusnya ayat 9, qul katakanlah ma kuntu bid'an. Ya. Ma tidaklah, ma ni manafi, denial, ya. Kuntu aku, ya, dulu ataupun sebelum ini. Ya, I'm not, ya. Ma kuntu. Ya. Mana ma kuntu mana I wasn't. Ya, sebab kuntu tu menunjuk pada makna telah lepas, telah berlaku. Ya, aku bukan yang pertama. Ya, maknanya kalau orang tuduh, ya, orang kata tak pernah ada pun Nabi dan Rasul sebelum ni. Ya, memang Mekah, ya, berapa lama Mekah dah tak ada Nabi dan Rasul Kak Naf? Sebelum Nabi Muhammad, berapa lama dah orang Mekah tak ada Nabi dan Rasul? 600 tahun. 600 tahun bukan di Mekah. 600 tahun Nabi Isa. Nabi Muhammad di Mekah tu. Siapakah Rasul terakhir di Mekah sebelum Nabi Muhammad? Siapa duduk di Mekah? Nabi Ibrahim. Ismail. Nabi Ismail. Ya, memanglah Nabi Ibrahim betul, tapi Nabi Ibrahim tak duduk di Mekah, dia datang sekali-sekala je. Nabi Ibrahim lebih banyak duduk di Palestin, ya, di Hebron. Anak dia Nabi Ismail dan isterinya Hajar yang duduk di situ. Ya, jadi antara Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad tu almost 3000 years ataupun more, ya, more or less, ya, 3000 years. 3 tahun. Sebab Nabi Muhammad, ya, dengan Nabi Musa pun sudah almost 2000 years.
Ya, hampir 1900 tahun, mana 2000 tahun lah. Dengan Nabi Musa nombor 15. Nabi Ibrahim nombor 6, tuan-tuan. Nampak tak, tuan-tuan? Belajar bahasa Arab pun tuan-tuan nak kena tahu juga silsilah Nabi dan Rasul. Kerana bahasa Arab ni dia, pasal kita cerita tentang Quran, tuan-tuan. Kita cerita tentang kisah-kisah Nabi dan Rasul. Ya, kita cerita tentang sirah. Tuan-tuan tak boleh lari. Sebab tu semua kelas yang tuan-tuan datang, dia akan melengkapkan tuan-tuan. Dia akan saling membantu. Dia complement each other. Ya, contoh, tuan-tuan datang kelas ensiklopedia Ustaz, tuan-tuan akan dapat manfaat. Tuan-tuan datang kelas sirah, dapat manfaat. Tuan-tuan datang kelas hadis, dapat manfaat. Tuan-tuan datang kelas tadabbur, sama. Datang kelas bahasa Arab, sama. Datang kelas Khulafa' Rasyidin, Nia. Tuan-tuan tak akan rugi. Sebab semua tu dia saling membantu satu sama lain. Ya, kita cerita tentang Nabi Ibrahim dalam ensiklopedia, kita cerita Nabi Ibrahim dalam kelas bahasa Arab kita, sama, tuan-tuan. Sebab kita menggunakan Quran sebagai rujukan kita, ya, sebagai apa kita panggil, sebagai konten kita. Ya, kita bukan cerita novel, tuan-tuan, ya, kita cerita Quran. Ya, jadi tuan-tuan tak akan lari, tuan-tuan akan dapat maknanya. Jadi Nabi dituduh, ya, orang pertama yang, contohlah, ya, Nabi yang bawa benda baru. Yang bawa benda baru ni sebenarnya bukan Nabi, ya, sahaja. Sebelum ni Nabi Ibrahim pun bawa benda baru. Ya, Nabi Ismail pun bawa benda baru juga, ya. Kerana mereka membawa mesej yang sama, tauhid. Ya, sebab tu Nabi kata makuntu, Nabi nafikan. Makuntu bid'an, aku bukan yang pertama. Bid'an tu maknanya yang buat bid'ah. Bid'ah ni kan benda pertama yang tak ada apa kita panggil, ya, dia tak ada precedence. Tak ada presiden, ya. Contohlah kita kata, ya. Contoh macam di kampung Ustaz ni, ya. Dulu orang sembah hari Jumaat tak ada buat sujud sajadah. Ya, pasal orang dulu-dulu, ya, kita kata tak biasa buat tu. Ya, bukan tak ada yang hafal surah sajadah, ramai hafal surah sajadah. Ya, pelajar tahfiz pun ada, tapi tak biasa buat. Ni kita cerita 30 tahun yang lalu ni. Ya, 35 tahun yang lalu, ya. Tiba-tiba ada seorang ustaz balik daripada Azhar, ya, dia jadi imam, ya, dia buat sujud sajadah. Baca surah sajadah sampai ayat 15, dia pun sujud. Terkejut orang kampung. Ya, pasal tak pernah dibuat dia orang. Orang berkata apa benda ni, benda baru ni. Tak pernah dibuat dia orang, ya. Sebenarnya orang lain-lain dah ada buat dah, tapi kampung lain lah. Kampung tu mungkin dia orang pertama. Macam tu, tuan-tuan. Ya, salah ustaz tu pasal dia tak cerita ke orang. Patutnya dalam kuliah dia cerita dulu. Tuan-tuan, ya, Nabi pada hari Jumaat, Nabi suka baca surah sajadah. Sampai ayat 15, ya, Nabi pun sujud. Tapi tak ada rukuk. Kita biasa lepas surah rukuk, kemudian iktidal, kemudian sujud. Tapi yang ni tak. Kena bagi tahu pada masyarakat. Bila masyarakat dah faham, ya, jadi mereka tahulah nak buat apa. Ya, tapi kalau tak pernah, tak ada presiden, macam mana mereka nak tahu? Memang kelang kabut. Ada yang rukuk, ada yang mufarakah, ada yang sujud, ada yang tak tahu nak buat apa, ya, kerana first time. First time tu dipanggil bid'ah, ya. Di sini bid'an. Makuntu bid'an. Aku bukanlah orang pertama, ya, minar rusul, daripada kalangan rasul. Sebab Nabi Muhammad yang ke-25, yang terakhir, tuan-tuan. Sebelum tu dah ada Nabi Ismail, dah ada Nabi Ibrahim, ya. Kalau Nabi sebut tentang Isa, tentang Musa, orang Mekah tak terima. Pasal mereka tak kenal Bani Israel. Tetapi kalau sebut Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, kenal. Ya, kalau sebut Nabi Hud, mereka kenal kat Yaman. Kalau sebut Nabi siapa? Nabi Soleh di utara Madinah, mereka kenal. Nabi Arab, mereka kenal. Pasal mereka berniaga memang melalui jalan utara dan selatan. Ke selatan, ke Yaman, jumpa kaum Ad. Ke utara, jumpa Madain Soleh, ya, kaum Nabi Soleh. Jadi, cerita Nabi Arab tu familiar pada mereka. Tapi jangan cerita Nabi Musa, Sulaiman, Daud. Oh, dia tak tahu, tuan-tuan. Pasal mereka tak ada kitab, ya, dan mereka ni illiterate, mereka tak boleh baca. Ya, mereka tak boleh baca. Berbeza dengan orang Arab di Madinah. Kerana mereka berjiran dengan orang Yahudi. Bezalah, tuan-tuan, situasi dia. Boleh faham, tuan-tuan, ya? Tuan-tuan kena faham konsep sebab kita cerita Quran. Ini bukan cerita bahasa Arab, saya pergi pasar, saya beli 2 ekor ikan. Bukan tu. Kita cerita tentang konteks Nabi di Mekah dan Nabi di Madinah. Tuan-tuan, ya. Tuan-tuan tak boleh lari. Kalau tuan-tuan sekadar datang kelas Quranic Arabik ni untuk faham grammar, silap, tuan-tuan. Tuan-tuan akan dapat grammar, tuan-tuan akan dapat sirah, tuan-tuan akan dapat makna ayat, tuan-tuan akan dapat hadis, ya, tuan-tuan akan dapat macam-macam, tuan-tuan. Sebab this is Al-Quran. Quran ni adalah sumber pada ilmu pengetahuan, tuan-tuan. Tak ada lain. Tuan-tuan, ya, Ustaz Arab tuan-tuan boleh faham, ya, sebab apa kita namakan kelas kita Quranic Arabik. Sebab kita bukan belajar
spoken Arabic bukan. Ya, Ustaz boleh ajar tuan-tuan spoken, tapi tuan-tuan boleh dapat spoken daripada orang lain, ya. Tapi untuk Quranic Arabic, ya, itu benda special yang Ustaz share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ya, selesai kat situ. Ma kuntu bid'an minar rusul. Rusul adalah plural form, ya, tuan-tuan, ya, apa ni Tan Sri Hasmah, rusul adalah plural form untuk rasul. Singular rasul. Kalau plural rusul. Bila kita tengok rusul, kita tahu dia bukan masculine plural, bukan. Kalau masculine plural ada waw nun, ada ya nun. Dia bukan feminin sebab dia tak ada alif ta di belakang, ya. Maka kita dah tahu dah. Dia bukan feminin, bukan masculine, maka dia adalah broken plural. Macam itulah cara kita tentukan, tuan-tuan. Ya, confirm dia broken plural. Kita kata ada pendapat kata dia bukan. Pendapat mana? Ya, memang rusul ni broken plural. Pasal dia tak ada dia punya pattern. Ya, kalau ada waw nun, kita dah tahu dah, ya. Ada waw nun. Tapi ni bukan waw nun, tuan-tuan. Ya, tak ada waw nun. Ya, jadi bila tak ada waw nun, dia bukan masculine plural. Dan dia tak ada alif ta di belakang. Kalau ada alif ta macam ayat tadi kan? Ayat kat mana tadi kita jumpa, ya? Ayat yang ke-7 tadi, ayatun, ya. Wa iza tutla alaihim ayatuna. Ayatu ini adalah feminin sebab ada alif ta di belakang dia. Ya, jangan tengok nun alif. Nun alif ni adalah second noun dia. Ya, jadi kalau tak ada dua-dua tu, rusul dia merujuk kepada broken plural. Kerana apa dia broken plural, tuan-tuan? Pasal apa kita kata dia broken? Jawapan mudahnya pasal dia bukan feminin, bukan masculine, maka broken lah. Memanglah, ya. Tetapi kita jawab bukan macam tu. Ya, kita jawab kerana singular dia apa ni Tan Sri, singular dia rasul, ra sin waw lam. Ra sin waw lam, rasul, ya. Untuk jadikan rasul, kita kena pecahkan struktur dia. Kita buang apa, tuan-tuan dan puan-puan? Apa huruf yang kita buang daripada rasul? Wow. Kita buang waw. Nak buang waw tu kita kena pecahkan struktur dia. Bila kita pecahkan struktur singular tu, apa maknanya? Nak jadikan dia plural. Maknanya plural tu broken. Ya, pasal kita kena pecahkan. We have to break the singular structure, tuan-tuan. Ya, in order to apa kita panggil, ya, in order to come up with a plural form, ya, you have to break the structure of the apa kita panggil, ya, of the singular tu. You have to break the structure, ya. In order to come up with a plural. Ya, sebab tu the plural is called broken plural. Sebab kita kena pecahkan struktur dia. Sebab tu nama dia broken plural, tuan-tuan. Dia bukan saja-saja. Ya, ada sebab di belakang tu. Okey, apa Tan Sri, okey? Okey, insya-Allah. Ya. Wa ma adri, ya. Ruslun apa Ustaz? Rusul. Ruslun. Ra sin lam. Ya, ruslun. Dia 3, rasulun, rusulun and ruslun. Ruslun benda lain lah, ya. Tak tahu, ya. Tapi macam tadilah, kalau dia jamak, maknanya mungkin ada bentuk lain lah. Ya, mungkin bentuk rusul dia ada lagi, ya, mursalin ada lagi, ya. Daripada rasul tu dapat rusul, ya, itu yang broken plural dia, dan ada masculine plural dia, mursalin nama dia. Kena tambah mim depan, mursalin atau mursalun boleh. Kalau ruslun, ya, tak pasti. Tapi kalau dia dia plural juga kan? Ya Ustaz, ya. Kalau plural juga, maknanya merujuk pada makna yang sama lah. Cuma jarang digunakan lah. Ya, jarang digunakan. Sebab dia pasti dia adalah apa ni plural juga, broken plural. Ya. Selagi dia tak ikut bentuk asal, rasul tambah waw nun di belakang. Ataupun alif ta, maka dia adalah broken plural, pasti. Wa ma adri, ma, ya, yuf'alu. Kak Zainab, yuf'alu. Ini adalah bentuk, apa ni, bentuk yuf'alu. Yuf'alu, ya, domah, dan fa dia sukun. Dia bentuk apa tu? Dia present tense dalam bentuk Pasif. pasif. Dia pasif. Ya. Macam tadi, ya, Kak Nap kata tufidun. Jadi ta tu memang betul domah, tapi fa dia tak sukun. Ya. Second
letter dia tak sukun kan. Yang ini sukun. Yuf'alu. Tutla. Tadi tutla. Cuba tengok tak percaya. Tutla. Ya. Wa iza tutla. Ya. Huruf pertama doma. Huruf kedua sukun. Ya. Huruf pertama doma. Kalau yakulu tak boleh lah. Sebab ya ni tak doma. Walaupun ya second letter dia dah letak sukun pula. Ya. Tak boleh. Tak sesuai. Tak kena. Ya. Kalau tamliku tamliku. Ya, ta tu tak domah. Mim tu sukun, ya, tak kena juga. Dia kena yang pertama dia domah, yang kedua dia biasanya sukun. Yuf'alu. Ya, bukan yufa'alu ke, ya. Bukan, tapi yuf'alu, ya. Akan dilakukan, dibuat. Ya, wa ma'adri, dan aku tidak tahu. Ya, ma'adri boleh, la adri pun boleh. Ya, macam orang Arab dalam perbualan, bahasa perbualan. Ya, orang tanya, ya, mana Haji Megat, lama tak nampak? Ya, Haji Megat mana? Ya, sibuk sangat ke sampai tak boleh datang kelas? Contoh kita tanya kan. Jadi kita kata la adri ya ustaz. Ya, ana la adri atau ma adri. Mana aku tak tahu. Ya, I'm not sure. Ya, ma adri aku tak tahu ataupun la adri, dua-dua boleh. Ya. Wa ma adri ma yaf'al, dan aku tidak tahu apa yang akan dilakukan, ya, terhadapku di dunia. Jadi tak tahu. Ya, maknanya apa yang Allah akan buat pada akhir hayat Nabi nanti kita tak tahu. Islam menang ke, ya, sebab ni situasi ni di mana ni? Nabi berdebat dengan Arab Quraisy ni kat mana? Kat Mekah lah tuan-tuan. In the future Nabi akan hijrah dan sebagainya tu belum berlaku lagi. Ya. Adakah Islam akan berkembang? Adakah Islam bila pergi Madinah ataupun dia punya pengikut akan jadi lebih ramai? Kan Nabi tak tahu. Ya, semua tu benda yang bersifat futuristik. Ya, sebab tu Nabi kata wa ma adri ma yuf'al, ya, ma yuf'alu. Aku tak tahu apa-apa yang akan dilakukan, ya, terhadapku, wala bikum. Ya, dan aku pun tidak tahu apa yang akan Allah buat terhadap kamu. Ya, rupanya mereka kalah, ada yang mati dalam perang. Abu Lahab, ya, mati di luar perang. Abu Jahal dalam perang. Umayyah bin Khalaf, ya, mereka mati. Siapa yang tak tahu, ya, siapa yang tahu bahawasanya Nabi dan para sahabat akan berperang dengan jumlah sedikit tapi boleh mengalahkan jumlah yang ramai. Tak ada orang tahu. Ya, itu cerita-cerita yang hanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi yakin Allah akan bantu. Ya, sebab tu dalam perang Badar, dalam sirah tuan-tuan, cuba tengok dalam perang Badar, Nabi doa tu all out tuan-tuan. Ya, sampai Nabi ketika berdoa tu angkat tangan tinggi kan dalam perang Badar sebelum perang. Bila Nabi angkat tangan tinggi, apa jadi pada kain selendang Nabi? Kain selendang Nabi jatuh. Abu Bakar ambil, Abu Bakar letak balik dekat Nabi punya Nabi punya bahu. Jatuh lagi, Abu Bakar letak balik. Ya, Abu Bakar kata cukuplah ya Rasulullah. Ya, kerana doa Nabi tu all out. Sebab Nabi bimbang takut kalau 305 orang ni mati dalam peperangan, tak ada orang lain yang akan menyokong perjuangan Nabi. Sedangkan di Madinah masih ramai sahabat lagi, ada lagi. Ya, makna kalau yang grup ni mati, masih ada lagi yang lain akan mempertahankan Nabi. Ya, tetapi macam tadilah tuan-tuan, ya, Nabi all out. Ya, Nabi tak tidur pada malam tu. Ya, Nabi bermunajat kerana Nabi pemimpin. Pelajaran dia, pemimpin mesti kurang tidur, banyak beribadah. Ya, kalau pemimpin banyak tidur dan kurang beribadah, tu tak layak jadi pemimpin tuan-tuan. Sepatutnya lah kalau ikut pada Nabi. Okey, ya, itu cerita dia. Wala bikum in attabi'u illa ma yuha. In tidaklah, ya. Attabi'u illa. Patutnya ini jika kat nomah, ya. Patutnya ini dia conditional particle. Ya, tetapi tak boleh. Kerana apa dia tidak boleh jadi conditional particle? Kerana selepas itu datang illa. Tengok in. In, ya, in jika. Kemudian ada illa, melainkan. Jadi bila ada in followed by illa, maka in tu bukan makna jika, bukan. Dia makna tidak pula. Dia jadi in tu makna nafi pula. In attabi'u illa. Tidaklah aku ikut melainkan ma yuha, apa yang diwahyukan. Yuha sekali lagi. Baru nak tanya Ustaz. Ya. Yuha. Tak, baru nak tanya Ustaz kenapa itu jika Ustaz dah explain. Kerana selepas tu datang illa. Kerana ada okey. illa. Okey, Bila masih Ustaz. ada pasangan in, kalau in saja makna conditional, makna jika. Ya, 50-50%. Ya, boleh berlaku dan boleh tidak. Tapi kalau in, ya, kemudian followed by illa, in tu makna tidak. Ya, ada penafian kat situ. Ya. Kemudian ma, apa yang yuha sekali lagi dalam bentuk pasif.
Ya. Cuba tengok apa ni bentuk yuha. Ha. Tapi tak ada sukun. Tak ada sukun tapi memang ada sukun kat situ. Cuba bunyikan. Yuha. Kalau you tu, waw tu makna apa tu? Waw tu sukun. Walaupun tak tulis sebab ni resam Osmani. Tapi dah boleh agak. Ya, sama tak macam tutla? Sama. Sama tak macam yuf'al? Sama. Yuf'al pun 4 huruf. Ya, bermula dengan domah dan nombor 2 second letternya sukun. Ini ya ni domah, waw sukun lah tu. Tapi yang hujung pasal apa? Tak ada yuhayu. Yuhayu tak boleh sebab dia alif maksurah, dia bukan ya. Ya, mana ada yuhayu? Yuha. Ya. Huruf ilah. Dia adalah apa ni huruf sakit kita panggil, ya. Jadi dia huruf ain lah, ain. Ya, ain huruf, ya, huruful ain lah. Ya, orang Melayu panggil ilat. Ya, kena tanya Tan Sri Hasmah, ya. Jadi orang yang apa kita panggil dalam masa dia bekerja dia cedera dan dia cacat, tak boleh bekerja. So kita bagi dia pencen. Ya, pencen ilat dia panggil. Ilat tu daripada bahasa Arab. Illah. Ain lam tak marbutah. Ya, Melayu panggil ilat. Ya. Bawang sokso je ni Ustaz, bawang sokso. Ya, betul. Okey, ya. Ada apa silakan. Tan Sri jaga income tax, ya. Ya saya. Ya, betul. Itulah. Ya. Untuk pengetahuan puan-puan dan tuan-tuan, ya, Tan Sri Hasmah dia bos. Ya, bos apa kita panggil? Ya, bos income tax. Ya. At one time. Masih penasihat lagi kan? Bantu-bantu je lah, tak ada dah buat secara orang kata secara regular, tak adalah. Kalau kawan minta bantuan, just help. Yalah, betul lah, ya. Sebab knowledge kita tu kan, knowledge dan pengalaman. Jadi maknanya Tan Sri Hasmah adalah seorang wanita tua dari segi pengalaman dan ilmu pengetahuan, ya. Jadi tua dari segi pengalaman dan ilmu pengetahuan tu kita panggil apa tu? Ya, kita panggil apa tu? Ustaz, jangan cakap tua Ustaz. Tamyiz ataupun Veteran. tak apalah, ya, kita nak bagi faham, ya. Mungkin perkataan yang Ustaz guna tu tak tepat kan, tapi fahamlah kan. Ya, tua ataupun veteran, ya, boleh lah, ya. Veteran dari segi umur, ya, boleh. Veteran dari segi pengalaman, boleh. Ya, veteran dari segi pengalaman, dari segi knowledge, boleh, ya. Jadi knowledge, dari segi pengalaman, dari segi usia tu semua kita panggil tamyiz. Ataupun in English tadi kita panggil apa, Tan Sri? Panggil apa tu? Differentiator. Differentiator ataupun satu lagi? To differentiate meaning to distinguish. Ya, distinguish. Okay. Distinguish. Ya, tu istilah dia. Kita kena salin lah benda-benda tu. Sebab kita jarang jumpa, ya. Bila jarang jumpa kadang kita lupa. Jadi untuk mengingat balik, so kita kena apa ni, write it down lah, ya. Jot it down, ya, kena buat. Sebab kalau tidak nanti kita tak ingat. Boleh, ya? Okey. Jadi balik pada ayat tadi, ma yuf'al, ya. Di sini ma yuha sama. Ya, ma yuf'al dengan ma yuha, ya. Bukan sama makna, sama dari segi bentuk pasif. Present tense pasif, ya. Bahasa Arabnya fi'il mudhari', ya. Fi'il mudhari' majhul dipanggil, ya, kalau yang dah belajar bahasa Arab lah. Kalau tidak kita guna English saja, ya. Present tense dalam bentuk pasif, bukan aktif. Ilayya kepada aku. Sebab apa? Sebab Nabi bukan minta diberi wahyu, Nabi yang diberi wahyu. Allah yang tentukan, Allah yang pilih Nabi, ya, untuk menerima wahyu. Wa ma ana illa nazirum mubin. Sekali lagi, mubin adalah adjektif, kata sifat kepada nazir. Bentuknya sama? Exactly. Kerana apa dia exactly? Pasal mubin ni mesti jadi dua. Mesti jadi apa kita panggil? Mesti jadi follower, ya. Dia akan ikutlah, ya, dia akan ikut. Ikut dari segi kalau nazirun tu lelaki, mubin lelaki. Kalau nazirun singular, mubin singular. Kalau baris dia tanwin domah, mubin pun tanwin domah. Exactly the same. Ya, dia punya ciri-cirinya sama. Ya.
Nazirun tak ada alif lam, mubin tak ada alif lam. Nazirun tanwin domah, dia tanwin domah. Ya. Lelaki, lelaki. Singular, singular. Macam tu tuan-tuan. Kerana dia follower. Kalau tidak, tak panggil lah follower. Follower dia kena ikut. Ya. Dia tak bantah, dia ikut aja. Tu follower. Dalam bahasa Arab lah. Tapi follower dalam dunia tak boleh lah. Ya. Kalau imam kita salah, kita kena tegur lah dia. Tak boleh lah diam. Kita kata, saya makmum tak boleh tegur tak? Ya, boleh tegur dalam solat. Ya, ini dalam bahasa Arab. Ya, follow saja. Wama, dan tidaklah ana aku ini illa melainkan, ya, ma di sini manafi juga. Kerana ada illa selepas tu. Tadi in dan illa. Ya, di sini ya ma dan illa. Nanti Kak Nomah tanya Ustaz, pasal apa in dan illa, ma dan illa, ya? Kerana lepas in ada present tense. Lepas ma tak ada present tense. Lepas ma ada noun, ana, ada domir, ya, ada pronoun. Ya, ada beza, ya. Jadi kalau dia guna apa ni, present tense, in illa. Kalau dia noun, ma illa. Okey. Tuan-tuan, ya. Nazirun mubin. Selesailah, ya. Ada soalan silakan, ada apa nak tanya? Tuan-tuan, ya, Ustaz ulang balik kalau ada perkataan yang tertinggal, kalau ada analisis yang tertinggal ataupun laju sangat ke? Ada? Tak ada, tuan-tuan? Ya, respon, silakan. Ya. Ustaz yang ni wama ana illa, kita di sini kata dan aku hanyalah. Tapi kalau ikut apa ni terjemahan Literal. literal dan tidaklah aku Melainkan. kecuali melainkan, ya. Betul. Melainkan pemberi amaran yang nyata. Tidaklah aku, Melainkan. ma tu tidaklah kan. Dan tidaklah aku, ma dengan ila tu kira dia kalau sini kata nafi, kata pasal kecuali. Betul. Ma nafi illa kecuali, betul. Tetapi kalau terjemahan yang bagusnya, sebab orang Melayu tak cakap macam tu. Ya. Tidaklah saya melainkan seorang. Ya, betul. Kita tak cakap macam tu kan. Itu bahasa Quran lah. Itu terjemahan literal lah. Literal. Dari segi maknanya Ustaz terjemahkan dan aku hanyalah. Ya, tidak lain tidak bukan. Kenapa Ustaz masa kita baca tu kita kata dan tidaklah aku kecuali kan. Ya, betul. Ya, terjemahan literal boleh. Kalau tuan-tuan dan puan-puan belajar, ya, harfiah Al-Quran memang macam itulah bentuk dia. Harfiah Quran memang bentuk dia macam tu, ya. Harfiah Quran lah. Tapi kalau yang tak biasa harfiah Quran, ya, kita rasa macam pelik lah sikit, ya, sebab harfiah memang belajar macam tu, ya. Tapi lama-kelamaan bila kita dah faham dia punya gaya bahasa, kita akan kata bahawasanya apa, ya. Kita akan kata bahawasanya hanyalah, ya. Innama dalam bahasa kita akan ada innama. Ya. Kalau terjemah bahasa Melayu hanya se-nya. Ya, tidak lain tidak bukan melainkan. Panjanglah kan. Jadi kita terjemah hanya se-nya. Kalau bahasa Indonesia hanya se-nya. Kalau di sini aku hanyalah. Ya, maknanya tidak lain tidak bukan aku hanyalah seorang nazir. Sebab ya, Nabi hanya boleh memberi peringatan. Nabi boleh bagi nasihat saja. Lebih pada tu Nabi tak boleh buat. Ya, kerana semua terserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi datang sebagai pemberi peringatan. Nabi datang sebagai pemberi nasihat. Nabi datang sebagai orang yang menegur, mengkritik. Tak lebih pada tu tuan-tuan. Ya. Kerana apa? Nabi tak boleh memaksa orang supaya menerima Islam, tak boleh. Ya, even ya Nabi, orang yang Nabi sayang, ya, contohnya Abu Talib yang membesarkan Nabi sejak kecil, yang menyokong dakwah Nabi, ya. Nabi tak boleh paksa dia bersyahadah, tak boleh, ya. Nabi boleh dakwah, Nabi boleh all out dakwah, cerita, ya. Tetapi ya, apa dia, ya? Hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Macam itulah cerita dia, tuan-tuan. Okey, ya. Ada apa yang boleh Ustaz bantu? Silakan. Ada apa lagi? Baru ayat 9, ya. Kalau ayat 10 panjang ni, ya. Ya. Ustaz nak tanya, Silakan. kenapa Allah dalam Al-Quran guna huwa? Huwa, dia ganti nama yang ketiga, he. Ya, tapi kan Allah kenapa dia tak boleh wallahu ghafurur rahim? Macam itulah, ya. Itu macam kita kata pasal apa, ya? Pasal apa bila kita berdoa, ya. Contohlah, ya. Tan Sri Hasmah kalau berdoa, ya, dia guna perkataan apa? Ya Allah, ya, anugerahkanlah kepada aku
Ya Allah, ya, ampunilah aku. Ya, Tan Sri Hasmah agaknya ada tak cakap, Ya Allah, ampunilah Tan Sri Hasmah. Dia ada cakap. Tak adalah. Ya, ya. Ya, macam itulah lebih kurang. Ya. Sebab kadang-kadang kita perlu guna ganti nama ketiga. Ya. Jadi maknanya kadang-kadang boleh guna aku kan, ya. Kadang-kadang dia. Ya. Sebab apa kita panggil? Itu kepelbagaian bahasa apa Kak Nap. Ya. Sebab bahasa ni bila kita pelbagaikan bentuk dia, kadang guna saya, kadang guna kami kan. Itu belum tengok kami lagi. Ya, kamilah yang berkuasa. Walaupun kami itu Allah, tapi pasal apa guna kami kan? Dia bukan menunjuk pada makna banyak, tapi menunjuk pada makna ta'zim, kekuasaan, kehebatan. Jadi kepelbagaian bahasa Kak Nap. Kepelbagaian. Cara ya Allah addressing itu je lah. Ada lain silakan. Okey, Ustaz, terima kasih. Ya sama. Ada apa lagi? Ya. Perempuan. Ustaz, Ya. tadi Ustaz cakap pasal ilat tu apa Ustaz? Boleh terang Ain lam tak balik ke? marbuta. Sakit. Huruf sakit. Huruf sakit ni ada 3. Ya. Ada alif, ada waw dan ya. Ya, kita bagi dah dulu. Awi, penyanyi tu. Awi. Alif, waw, ya. Ingatlah. Ya. Kalau masuk Weak alif, letters masuk lah waw. Ustaz kan? Ya. Weak letters lah, weak letters. Dia maknanya memang ada penyakit lah. Oh, ya, okay. Terima kasih Kita Ustaz. panggil huruf ilah. Ilah tu mana sakit. Tu yang kita sebut tadi, Tan Sri Hasmah sebut tadi kan. Ya, orang yang cedera dalam masa bekerja dan dia tak mampu bekerja lagi, ya, mungkin hilang kemampuan dia, maka dia dapat pencen ilat. Ya, mana pencen sebab sakit, ya, pencen sebab tak mampu nak bekerja lagi. Itu panggil ilat tadi, ya. Tapi dalam bahasa Arab, ain lam tak marbutah, illah. Illah, ya. Jadi illah tu adalah sakit, ya. Ta'lil tu maknanya dia punya apa kita panggil, dia punya sebab, ya, mengapa seseorang itu tidak lagi boleh bekerja kerana dia sakit. Jadi huruf sakit dalam bahasa Arab ada 3, ada alif, ada waw, ada ya. Yang kita mudahkan awi saja, awi. Ya, kalau nak tahu dia fi'il mudhari' kan, dia present tense ada hamzah, nun, yata kan, Anita. Penyanyi juga Anita Sarawak tuan-tuan, ya. Jadi kalau ada Anita depan tu biasanya present tense. Tapi kalau ada alif waw ya itu huruf sakit. Huruf sakit ni kita tak boleh nak buat apalah. Ya, macam contoh iftara kan. Ni yang ustaz apa ni highlight kan ni, iftara ni. Ya, tengok pada skrin kan, iftara. Jadi alif fa ta ra alif. Ya, asalnya iftara ni alif bentuk ya. Ya, tapi kalau di sini tak sesuai, iftarahu tak sesuai. Jadi kita tak boleh gunakan ya apa ni alif bentuk ya. Yang sesuai di sini alif bentuk alif. Kerana apa? Ya, kerana apa dia berubah-ubah? Kerana dia termasuk huruf illah. Salah satu daripada huruf illah, ya, sama ada di alif, waw ataupun ya. Ya, itu dia punya cerita dia. Okey, ada lain silakan, ya. Ada apa? Ada tak ada, ya? Orang lain ada apa-apa yang Ustaz Terima boleh kasih bantu? Ustaz tadi. Sama, ya. Kak Liz tak ada malam ni, ya. Yang lain-lain silakan, ya. Tak ada? Syarin, ada apa Syarin? Okey. Mana Syarin? Okey Ustaz. Okey, ya. Tak ada pertanyaan, ya. Lama menyepi. Datang, ya. Nama nampak, ya. Ada silent student. Silent, ya. Jadi jangan apa kita panggil, ya, jangan malu segan lah. Kalau ada benda yang Ustaz kena cerita balik, bagi tahulah. Ya, kita tolong mana yang mampu. Okey, kalau tak ada, terima kasih banyak pada Kak Masyitah, ya, pemimpin ataupun pimpinan, ya, pengerusi presiden pada Persatuan Wanita Islam Prihatin yang sponsor kelas kita, tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir pada yang baru masuk, ya, welcome, ya, datang lagi insya-Allah, ya. Kalau ada soalan-soalan daripada pengalaman tuan-tuan dan puan-puan belajar di tempat lain, boleh share, ya. Okey, ya. Jadi Ustaz janji nak share benda ni, ya, nak bagi file dia, ya, tapi itulah tak teringat tadi, ya. Nanti insya-Allah ingatkan Ustaz, ya, Ustaz akan share the whole surah Al-Ahqaf ni. Ya, jadi apa kita panggil yang Ustaz ada terjemahan ni dah buat lama sebenarnya, ya. Dulu ada projek lah penerbitan, ya, kami buat di UPM dulu. Jadi ada juzuk-juzuk dibagilah, ya, kami kena buat 5 juzuk seorang. Ya, jadi ada beberapa orang pensyarah pada masa tu, so Ustaz pun terlibat sama. Cuma tak tahu, ya, sebab ketua projek itu meninggal dunia, ya. Jadi bila meninggal, Dr. Fauzi meninggal,
So projek ni tak jalan lah, ya. Dia jadi, tapi bahan-bahan tu masih ada dengan Ustaz lah, ya. Ni Ustaz punya personal collection lah. Dia Ustaz share je, ya. Mungkin ada benda-benda yang Ustaz kena update, ya. Sebab ni terjemah ni dah lama ni. Ada benda-benda yang Ustaz kena update barulah, ya. InsyaAllah kalau ada masa nanti Ustaz bagi, Ustaz betulkan, ya. Ataupun sama-sama kita betulkan dalam perbincangan kita. Sekadar tu, ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua, Haji Ahmad kita, ya, Haji Nazri, ya, dan semualah, ya. Okay, terima kasih. Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, Terima ya. kasih Ustaz. Sama-sama. Wassalam. Wa antum jazakumullah khairan. Terima kasih Ustaz. Sama. Ustaz, saya tadi dah post ya yang Haji Bakri punya tu, the link for the books tu ya. Dah share, ya. Ya, insyaAllah. Terima kasih. Ya, nanti kita akan cek. Okay, terima kasih Ustaz. Wish you Sama-sama, next week. InsyaAllah. InsyaAllah. Mengantuk dari ni Ustaz. Mengantuk dan penat sangat. Tak apa, nanti Kak dengar balik, ya. Dengar balik apa ni. Okay, thank you Ya, Ustaz.